Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustaz Dr. Zamri Zainuddin dalam Assalam Umrah. Dan Alhamdulillah pada kali ini kita telah sampai ke satu tempat yang dinamakan Taif. Taif adalah satu tempat pelancongan bagi orang-orang di Mekah, penduduk Mekah, dan menjadi tempat pelancongan bagi delegasi-delegasi yang datang daripada luar untuk meeting, dan satu tempat yang boleh dianggap sebagai Cameron Highland Malaysia lah. So Kemuliaan Arab adalah dekat Taif. Taif walaupun daripada Mekah lebih kurang hampir 2 jam perjalanan, yang menyebabkan boleh jaraknya adalah jarak yang musafir, penuh dengan sejarah yang perlu kita kaitkan dengan Assalam Umrah kita begitu banyak. Kenapa kita nak ke Taif? Bukan kerana semata-mata ada cable car, bukan kerana ada roller coaster, bukan kerana ada buah-buahan, tetapi adalah satu kaitan yang kuat kerana di Taif ini ada satu Bani Thaqif. Bani Thaqif yang dikatakan cuba untuk merampas dan memerangi Rasulullah SAW dalam peperangan Hunain. Daripada Bani Thaqif inilah, raja-raja kabilah Bani Thaqif inilah yang cuba untuk merampas daripada Nabi SAW sehingga tercetusnya perang Hunain yang kita pergi dahulu dekat Bi'ru Ja'ranah. Maka ketika itu Bani-Bani di Taif inilah, Bani Thaqif inilah yang cuba nak rampas sehingga tercetusnya perang, dan di sinilah Bani tersebut wujud. Bahkan Taif ini juga terkenal dengan sesuatu yang disebut sebagai tempat meletaknya barang ataupun segala harta, tanaman, kurma, kebun-kebun orang Mekah, semuanya adalah terletak di Taif. Dan Taif inilah juga satu-satunya kaum yang tidak murtad setelah mana kewafatan Nabi SAW. Kesan daripada doa Nabi memberikan hidayah kepada penduduk Taif ini yang menolak dakwah Nabi, supaya ada daripada sulbi keturunan mereka ini, mereka yang Islam, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya betul ketika mana Nabi wafat, ada 3 kabilah yang tidak murtad. Yang pertama adalah penduduk Mekah sendiri, yang kedua penduduk Madinah, Muhajirin Ansar, Aus Khazraj, dan yang ketiga adalah penduduk Taif. Walaupun kabilah yang lainnya banyak murtad selepas itu, 3 golongan ini kesan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di Taif yang spesifik ini adalah tempat Masjid Ibnu Abbas ada di luar sana dan disebut sebagai makam Ibnu Abbas. Begitu juga sebahagian syuhada peperangan Hunain itu, ada sebahagian syuhadanya ditanam di sini. Dan sebelah Masjid Ibnu Abbas ini, makam dia juga ada maktabah. Ibnu Abbas terkenal dengan orang yang Nabi doakan akan kefakihan ilmu agamanya dan pandainya ilmu beliau dalam ilmu tafsir, dengan doa yang masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman agama yang baik kepada Ibnu Abbas dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil daripada Al-Quran sehingga dia menjadi pakar rujuk ilmu Al-Quran, sehingga ada mazhab yang dinamakan mazhab Ibnu Abbas yang jarang-jarang kita dengar, sebenarnya ada. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak ada tabi'in yang tidak pernah belajar daripada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas hasil daripada cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana dia menjadi gubernur di Iraq, pusat pentadbiran khalifah berada di situ, dia cuba untuk menjejak balik nostalgia lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah tak rasa kepuasan, dikembali balik kepada Taif. Ulang-alik daripada Mekah, Taif dan sebagainya, dan akhirnya wafat di sini. Baginda punya kubur ada di sini. Dan Ibnu Abbas punya dahsyat kerinduan, selain daripada Bilal kita dengar cerita popular tentang kerinduannya, sehingga Ibnu Abbas buta matanya menangisi kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah perjalanan kita di Taif tadi dengan 1001 pengajaran, 1001 nostalgia, menggamit kembali cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan insya-Allah kita akan berjumpa pada episod-episod yang akan datang dengan info, dengan sirah, dengan jejak Rasul
yang lebih menarik insya-Allah pada selepas ini. Jumpa pada episod yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.